soalan nombor 10. Di sini cikgu dah buatkan dia punya orang kata apa? Kotak asas lah. Okey. Sekejap Kita buatkan dulu kotak asas dia dan awak sentiasalah kena bacakan dia punya soalan terlebih dulu. Di sini soalan dia menghendaki kita untuk dapatkan oblik kabinet. So kita highlightkan untuk oblik kabinet lah. Okey, ni oblik kabinet. So apa ilmu, apa law dalam oblik kabinet, awak kena extract lah, you kena keluarkan. Dalam oblik kabinet, di bahagian kedalaman dia akan jadi 1/2D. Okay, half dari jarak sinilah. Jarak yang ini ataupun di sini, it will be the same. Sebab kita unjurkan dari pandangan atas ke pandangan sisi untuk dapatkan dia punya kedalaman. Okay. Yang lain-lain tu apa dia? Ketinggian. Ketinggian pada pandangan hadapan atau pandangan sisi will remain the same. Okay. Begitu juga dengan kelebaran. Kelebaran di sinilah. You kena fahamlah apa dia kelebaran. Kelebaran akan hanya berada pada pandangan hadapan dan juga pandangan atas lah di side yang di sebelah sini. Nampak So bahagian-bahagian ni dia tak berubah. Ukuran dia kekal yang sama. Yang berubah hanyalah pada kedalaman sini. Kalau dia adalah 90, disebabkan dia adalah objek kabinet, so it will be half. 1/2 darab dengan 90, kita akan dapat 45 mm. So kita sukatlah 45 mm di situ. Boleh Okey, untuk yang selebihnya, yang lain-lain tu, kita tengok part mana yang terhampir dengan kita yang boleh dijadikan surface ataupun permukaan paling hadapan. Kita kaji tengok pada pandangan hadapan. Ni pandangan hadapan kita. Harap-harap awak dah familiar lah yang satu pandangan hadapan. Okey, yang ini adalah PA. Okay, so this will be this one is PH. Okay, yang ini adalah PA dan yang ini adalah PS kita. Okay. Okay. Pandangan hadapan. Okay. Clear yang itu, kita akan proceed lah. Macam mana kita nak tackle surface mana yang berada paling hadapan. Okay, awak tengok tumpukan pada pandangan atas. Ini cara you nak baca di mana kedudukan kita punya portion tu lah. Okay, dia punya permukaan tu berada di part paling depan tu. Kita nak tackle dia berada, kita kena melihat dulu pada pandangan atas. Okay, so you tengok pada pandangan atas, bahagian sini this side. Sambil tu buka lah you punya modul bahagian ini. Bahagian ni, okay, kalau kita tengok pada sisi, dia melibatkan bahagian paling tepi di sini. Starting daripada sini sampai end dia lah, hujung. Okay, so dari sini sampai ke sini. Boleh follow So it will be one surface di sini. Dia akan jadi satu permukaan yang penuh. Betul-betul berada pada side di sebelah sini. Pada satah yang di sebelah kanan. Okay, satah vertikal yang kanan. So dalam kes ni kita dah boleh lukis sebagai garisan objek. So kita keluarkanlah kita punya set square. Okay. Tadi kita dah ambil ketinggian semua. So ini adalah ketinggian dia adalah 20. So kita just gariskan pada paksi surut iaitu 45 darjah. Okay. So surface yang saya masukkan tadi yang di sebelah paling tepi diwakili oleh bahagian ini. Nampak ni? Bahagian ni kalau kita loretkan dia akan jadi something like this lah. Okay. A pastel color of yellow here. Okay. Boleh nampak tak di situ? Macam mana cara kita nak tackle, nak keluarkan dia punya permukaan. So this is the yellow surface lah di sini. Boleh ikut yang ini. Bahagian tu yang kita boleh tonjolkan terus. Itu dah boleh dijadikan sebagai garisan objek kita. One off. Okay. And then let's say pada bahagian side sini pula. Nampak Cikgu tak
colourkan bahagian tengah ni sebab apa? Kalau you refer pada pandangan atas, okay, bahagian yang berkala biru ni berada pada line yang ini. Nampak Tapi di bahagian sini dia kosong. Nak dapatkan permukaan yang ini, dia kena ditolak ke belakang sebanyak 30 kalau dia bukan oblique cabinet. Since that dia adalah oblique cabinet, so dia adalah 30 didarab dengan 1/2. Dia akan dapat 15 mm. Okay, boleh follow? Dan bahagian ini juga merupakan full color biru. So ini adalah surface dia, permukaan dia So bahagian yang biru dengan kuning ni, kita dah boleh lukis supaya dia berada pada betul-betul di hadapan kita. Ni. Bila saya loretkan itu, maksudnya kita dah boleh highlightkan dia sebagai salah satu jawapan kita as a object line. So kita akan bawakan garisan ni terlebih dulu pada awak, bagi you nampak dia jelas Okay, so this will be the okay, kita punya starting dekat mana kita nak start melukis tu. So starting from here dah boleh lukis. Okay. Ni. Cantik tak dia punya drawing? Macam tak lawa je kan? Boleh lah Another one goes up here. And then another one is here. Ini cara kita nak tackle soalan lah. Kita akan terbitkan dulu bahagian mana yang berada satah paling hampir dengan kita. Boleh ke? Okey, di samping tu kita juga ada bahagian sini dah boleh hitamkan. Nampak? Okey, lagi bahagian sini saya tak terus hitamkan lagi. Kita tunggu dulu. Kemungkinan akan digunakan juga untuk portion-portion yang lain. So kita just KIV terlebih dululah. Okay, so yang kuning, yang biru ada masalah tak pada awak? Pada pandangan atas, dia adalah pada line yang panjang di sinilah. Okay, kalau kita highlightkan tu dia akan jadi somewhere around, one is over here. Okay, another one is somewhere around here. Dan yang berkala light yellow tadi, dia adalah di sepanjang bahagian PA kita di sini. Okey, setakat tu boleh jelas tak? Boleh faham tak macam mana kita nak construct, nak start kita punya permukaan demi permukaan? Boleh ke? Boleh kelas? Boleh. Boleh follow Okey. Kalau kita perhatikan, saya nak pergi pada side yang ini. Saya nak pergi pada kotak yang, kalau senang cakap, saya loretkan dia sebagai hijau lah. Okay, kita nak tengok permukaan hijau. Okay, permukaan hijau akan berada di bahagian sini lah. Nampak ni bahagian sini. Yang bahagian pada pandangan atas. Okay, permukaan tu dia akan ada di sini. Macam mana saya nak tahu sama ada saya dah boleh loret dia 4 kotak ni ataupun dia hanya berada pada garisan sahaja seperti mana yang color biru. Saya kena tengok pada pandangan sisi. Okey, pada pandangan sisi, bahagian ni adalah condong. Nampak Dia adalah condong. So kalau kita highlightkan, dia akan jadi bahagian sini. Yang ini adalah condong. So bila kita melihat pada bahagian, bahagian ni Okey, kalau kita melihat pada pandangan atas, mata kita ke atas, kita tengok bahagian yang condong. So kita akan nampak bahagian tu diloretkan. So dia akan ada somewhere around here. Okay, so bahagian ni disebabkan dia condong, sebab itulah kita nampak dia. Boleh faham di situ? Okay, cara kita nak melukis, kita kena pergi balik pada 45 kita lah. Okay, you panggil balik 45 darjah ni. Okay, tapi di samping tu awak kena kira 1, 2. Sebab yang biru kita tadi adalah 30. Nampak 30. So kita kena tandakan sedikit. Bahagian sini katalah 10, sini 20. Dia tanda sikit. Okay. So ini merupakan 20 kita untuk membolehkan kita dapatkan bahagian color hijau.
So kita just ni sambungkan garisan ni ke belakang lah. Okay. Okay, dia condong tau, tapi saya kita kena kira dia punya orang kata apa, berapa dia nak ditolak pergi ke belakang tu. Okay, sekejap. Ni saya panjangkan. Nampak bila kita buat sambungan dia dah jadi tak cantik lah. Kita baiki sekejap. Okay, sekejap. Okay, tarik je sebab yang ini adalah dalam garisan binaan. Okay, kita nak tahu berapa ukuran dia. Okay, berapa ukuran dia nak ditolak ke belakang, sampai ke belakang. Di sepanjang ni dia sampai ke sini lah sebab kalau kita perhatikan di sini dia sampai belakang. Nampak dia sampai sini. Okay, so kita nak lukiskan garisan ni. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Disebabkan kita oblik kita adalah kabinet, so dia akan jadi 30 sahaja. So kita sukatlah 30. Kurang 30. Kita nak tandakan ke bahagian paksi surut di sini. Nampak? Kita tandakan sedikit di situ. Okey. Sini yang ini dah menjurus kepada kita punya bahagian side sini lah. Ni 30 kita. Boleh nampak? Boleh jelas di situ Bolehkah? So, kalau kita perhatikan lagi bahagian sini dia up. Nampak Dia naik ni. Dia naik. Okey, so kita akan naikkan dia. Garisan binaan. Okey, sebanyak berapa? Ukuran dia adalah, berapa ketinggian dia? Kalau diperhatikan dia adalah 20. Betul So disebabkan dia adalah tinggi 20, so kita sukat. Kebetulan di situlah. Okey, betul-betul tadi pada kita punya kotak asas. Okey, so dia ada di sini. Okey, and then macam biasa kita akan unjurkan lagi. Okey. Bahagian sini. Tak cantik. Okey. Lebih kurang macam tu Saya kita akan sukatlah berapa yang dikehendaki. Okey. Yang ini adalah untuk kita dapatkan bahagian sini. Nampak ni? Kalau boleh saya letakkan color ni lah. Ni di surface. Surface ni dia berada pada sepanjangnya. Kalau pada pandangan hadapan awak. So di bahagian yang kita nak lukis oblik kita dia akan berada somewhere around here lah. Okay. Tapi ingat di bahagian atas ini dia adalah 1, 2, 3, 4. Disebabkan dia 4 oblik kabinet. So kita akan sukat sebanyak 2 sahaja. Okay. 20 lah. 20 mm. Kita sukat dari sini 1, 2, 3, 4 daripada belakang lah. Okey, sini. Tandakan ke sini. Okey, ini adalah jaraknya 20. Asal dia adalah 40. Boleh Di bahagian atas. Bahagian bawah dia adalah 30. Sekejap. Okey, tak tepi sekejap. Okay, so ini adalah pada bahagian atas dia. Okay, so kita akan tengok bila kita dah dapat yang ini, okay, kita akan terus sambung ke sini sebab bahagian bawah sini berapa kita dapat. Kalau awak ingat tadilah, okay, daripada hujung ni pergi ke sini. Yang ini daripada hujung ni 1, 2, 3, 60 kan. Tapi dia adalah 30. So ini dah boleh disambungkan sebagai garisan
Kita buat dulu garisan binaan dia. Ni dia punya surface lah. Okay. Yang kita warna pink tadi tu. So dia ada di sini. Ni. Kita dah dapat bahagian sini. Boleh nampak tak? Kita nak tunjukkan bahagian yang part yang ini dan juga yang bahagian hijau. Okay. So part yang di atas tu let's say okay, kita letak ni lah. Okay, bahagian ni dengan bahagian ini. So dia akan berada sekitar sini sahaja. Boleh dapat Boleh faham tak tu? Hello? Hello? Boleh cikgu. Boleh Okay, so sekarang apa yang kita nak buat adalah kita kena kira ni 20 lah. Ni Ambil balik kita punya peralatan ya. Okay, nak sukat sini pula. Kat mana kita nak ambil ni? Kita akan ambil ukuran di sini. Kita kena tengok permukaan pandangan hadapan lah. Kalau kita nak lengkapkan yang pandangan sisi, kita kena refer yang sisi. Kalau nak tengok yang ukuran pada bahagian paling depan, awak kena refer pada pandangan hadapan lah. So ukuran di sini adalah 20 di situ. Nampak? 20 Okay. So yang ini dah boleh terus lukiskan dia. Dia akan dapat lebih kurang macam ni lah. Okay, and then yang ini dah boleh sambung terus ke sini. Nampak So apa yang kita dapat? Sekejap, simpan sekejap. Okay. Apa yang kita dapat di sini adalah bahagian yang berwarna kat sini, Ania. Okay, dan juga yang berwarna hijau bahagian sini. Okay. Boleh ikut tak setakat itu? Adakah awak juga dapat macam mana yang kita dapat di sini? Ini adalah cara kita nak tackle soalan lah. Okay. Okay, bolehkah kita pergi sedikit demi sedikit? Kalau tak nanti awak tak nampak macam mana aturan kedudukan bungkah berkenaan tu. Sebab dia bukannya datang sebiji macam tu. Dia ada sambungan dekat sini sikit, dia tebuk kat sini sikit. Okay, so kita kena selesaikan. Okay, boleh setakat itu kita akan proceed di bahagian tebukkan di sini pula. Okay, so apa yang kita akan buat, kita akan selarikan. Ni macam biasalah 45 akan goes up here. Okay. Begitu juga di bahagian sini. Okay, bawa pergi ke belakang je. Ukuran dia sekejap lagi kita akan tengok. Yang bawah ni pun sekali. Nampak ni? Bawah ni pun dia sekali. Tak kisahlah berapa ukuran dia. Okay. Okay, lebih kurang macam gitulah. Okay, ukuran kita akan ambil mana? Kita akan kira di sini. Sebab sekarang fokus kita adalah nak dapatkan dia punya kedalaman. Ukuran bayi kedalaman. So, kita akan refer di sini. Tak nak tengok pada pandangan atas, you boleh refer pada sisi. Nampak So, bila dia adalah dotted line, maksudnya garisan ini akan jadi dotted line pada pandangan sisi kita. Okay, so kita nak pergi ke dotted line tu. So, kita kena refer berapa perjalanan dia. Dia adalah 30. So, since that dia adalah 30, dalam kabinet kita hanya perlu ambil ukuran sebagai separuh sahaja. Dia akan jadi 15. Betul tak? 15. 15 mm. Boleh ke? Yang ini juga akan disukat sebagai 15 lah. Okey, tengok. Sekejap Okey, sini. Boleh ke? Simpan. Baik. Kenapa tak boleh accept pula? Ya Allah, sekejap Kita kan dah auto tadi. Elok saya ni je dah boleh. Masuk dah
Okey, setakat ini boleh lagi follow Boleh kah? Boleh? Kita akan proceed lagi di bahagian tebukan di sini. Okey, line kita akan sampai ke sinilah. Okey, dia akan tertebuk sampai situ dan di bahagian sini you kena lengkapkan bahagian surface bawah dia. Okey, kita dapat simpan sekejap. Okey, dah habis dah colour. Okey, bahagian sini the light one, the very light one. It will be somewhere around here. Nampak di sini. Kena hati-hati tengok pun. Ada lagi tak? Ini. Okay. So bahagian ini dah boleh kita hitamkan. So why not we just make it darker. Okay, supaya you nampak lah. Okay, ini menuju ke sini satu. Okay, dari sini dia pergi ke sini. Okay, and then yang ini. Of course this one pergi situ. Okay. And then yang ini pergi situ. Yang ini akan tutup sampai ke sini. So bahagian yang ke belakang tu dia berada di sini. Nampak tak? Bahagian yang putih tu kalau you perhatikan pada pandangan sisi memang kita tak nampak lah. Okay, so ini yang putih dia akan duduk di sini, di dalam sini. Yang dotted line tu merupakan pada surface yang inilah. Yang colour biru light di sebelah belakang. So kita dah settle part yang itu. Nampak tak? Kita dah selesai setakat ini. So ada bahagian-bahagian lagi contoh macam di sini ni permukaan atas lah bongkah kita. Kita belum selesaikan. So dia ada satu lagi garisan di situ. Okay, so kita ambil balik. Ni Okay. Kita lukis dulu dia sebagai binaan. Sampai sini. Nampak ni? Okay. So ini merupakan bahagian paling atas dia. Okay. So ni tak habis lagi. Kalau you perhatikan kita ada satu lagi di sini. Ni. Nampak ni? Nampak Okay, bahagian sini. Blur dah pada permukaan saya pun. Ada dua garisan di sini tapi tak boleh dihitamkan lagi. Sebab yang ini adalah garisan binaan dahulu. Okay. So bila kita nak hitamkan kita kena refer balik pada pandangan hadapan dan juga pandangan sisi. Dan juga kena refer juga pada pandangan atas. Okay. Katalah dah habis colour dah kat sini, let's say. Gelap sikit lah. Bahagian sini. Dark coklat kat sini Okay. Bahagian tu dia berada di surface yang ini tau. Dia ada pada garisan ini. Nampak ni? Apa maksud di situ? Ada siapa yang boleh terangkan? Apa maksud di sini? Kita sekarang nak dapatkan permukaan yang dilorekkan dengan coklat gelap di situ. Okay, so kalau kita refer pada pandangan hadapan, dia adalah di sini, pada garisan itu. Apa maksud objek itu? Siapa boleh bagi tahu? Dia ada slope. Dia sengit. Pandai. Very good. Okay. It's a very concrete answer. Dia ada slope. Dia ada bahagian yang condong. Bila dia melibatkan bahagian condong, so kita dah ada kotak asas kita tadi. Kotak asas kita seolah-olah berada di sinilah. Ni saya cakap tentang pandangan hadapan. Okay. Sebab kita nak dapatkan kedudukan titik di bahagian sini di bahagian hadapan kita. So kita kena refer pada pH lah. Okey, dalam pH dia kata dia berjarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kotak asas kita buat tadi adalah 7. Nampak tak? Dia adalah 70 mm. So nak cari titik supaya kita nampak satu kedudukan yang condong dari titik pada hujung sini, kita kena kira kotak yang ada di sini. So ini adalah 10, 20. So kita akan ambil ukuran ni
Dia takkan di squeeze lah. Dia takkan jadi separuh sebab ini pada pandangan hadapan kita. Yang jadi separuh, sekali lagi cikgu nak ingatkan, dia adalah di sebelah paksi surut. Iaitu dalam kes kita di sini, dia adalah pada pandangan sisi. Boleh jelas So di sini macam biasa kita akan ambil ukuran 20. 1, 2, so kita tandakan sedikit. Ni Ni adalah 20. Kecil sangat. Okey. 20. Okey, ukuran dia nak ditandakan di sini. Tu lah. Okey. So 20 di situ. So apa maksud bila kita dah dapatkan ukuran di sana? So kita dah boleh sambungkan garisan tu sebagai garisan binaan dulu. Kita tengok dulu. Ni. Kita boleh sambungkan ni. Nampak? Di mana apa yang kita sambungkan tu dia adalah pada bahagian yang ini. Boleh jelas di situ? Boleh ke kelas? Boleh ke? Hello? Dah tak ada orang. Boleh tak? Boleh. Boleh Okey, kita akan teruskan macam biasa, ambil balik sebab benda ni memang selalu sentiasa kena ada dekat awak lah. Okey, T square, set square. So set square kita akan terus ambil ukuran dia punya kedalaman. Kedalaman kita adalah berapa? Boleh siapa bantu? Pada bahagian sini. Tengok pula pada pandangan atas ataupun pandangan sisi, sama sahaja. So berapa dia punya kedalaman yang kita ada? Berapa kelas? Kita nak dapat di sini. Tadi kita dapat line 30. belakang. Ya, 30. Tapi disebabkan dia adalah oblique cabinet, so ukuran yang kita perlu ambil adalah berapa? 1.5. Yes, very good. Kita perlu ambil 15 mm sahaja. Okay, so kita akan tandakan di sekejap harap-harap yang lain pun dah try buat. Kalau you start kat mana, ni masa awak untuk check lah. You start di mana tu. Okay, so kata 15 di situ. Okay, ini adalah 15 kita. So bahagian ni dah boleh sambung ke sini. Nampak tak? Kita dapat this surface. Ni yang ini. Kejap. Kita okey, dah ada color tadi. Okey, kita dah boleh gelapkan yang ini sebagai lorekan kita. Nampak So dia berada sampai around here. Dia ada di situ. Di surface yang itu. So, apa yang boleh kita lakukan sekarang adalah kita nak melengkapkan. Okey, katalah saya color nak bagi kontras Let's say bahagian atas ni pening awak dengan color. Ingat drawing awak jangan di color pula. Sekejap lagi pakat duk pergi color habis. Okay. Kita nak dapatkan bahagian ini pula. Dia juga adalah condong. Kalau kita tengok pada pandangan hadapan kita, dia juga adalah condong. So macam mana cara kita nak selesaikan? So kita gunakan garisan binaan kita. Okay. Tadi kita dah tahu dah dia punya perjalanan jarak dia adalah 50. Nampak 50 dah pun kita sukat. So kita boleh guna titik-titik yang ini sajalah. Okay, so titik ni dia akan menuju ke sinilah. Nampak ni? So di penghujung adalah di sini. So kita dah boleh dah boleh lukiskan ni sebagai binaan kita. Nampak tak? Okay, boleh nampak di situ apa yang kita nak buat ni. So bahagian sini kita just panjangkan dulu. Okay, di mana ukuran dia kita dah sukat tadi iaitu sebanyak 15 kan. So kita call balik. Okay, kita ambil balik ukuran yang 15 kita tadi. Okay, kita akan start menanda di sini.
Tak cukup space dia. Okey, kat sini. Okey, so kita tandakanlah. Okey. Okey, kat situ. Boleh Kita dah tanda kat sini. So apa yang boleh kita lakukan adalah kita simpan sekejap. Okey, garisan binaan pun dah ada. So kita just sambungkan di bahagian sini. Boleh nampak tak? So bahagian yang merah tadi tu dia adalah pada bahagian condong di bahagian sini. Boleh nampak? Boleh nampak jelas So sekarang tugas kita adalah untuk melengkapkan garisan objek. So kita dah nampak bahagian-bahagian tu. Okay. So apa yang boleh kita lakukan adalah kita highlightkan ke semua garisan yang merupakan jawapan kita. Okay, sebab kalau you tak highlightkan sebagai jawapan, awak tak akan diberi markah penuh lah. Okay, so agak merugikan. So ini adalah proses untuk awak lengkapkan jawapan dengan melukis garisan objek pada bungkah yang betul. Confirmkan awak punya drawing dah betul, barulah you akan teruskanlah untuk siapkan ke semua. Okey, ada siapa yang dapat jawapan? Atau awak dah tahu dah kat mana you salah tu? Dah boleh detect. Boleh ke? Ini baru. Boleh Siapa yang tak dapat tu, harap-harap awak dah ni lah. Okey, kita dapat bahagian itu. So ini merupakan hasil jawapan kita lah. Pada paparan awak dia akan jadi garisan objek dan garisan binaan sahaja. Without colouring. Tak payah shade kan Okey, ada soalan tak setakat ini?